Hello guys, kita bertemu lagi guys. So kali ini saya mau bercerita mengenai Aki Seragon dan Aki Kolobon, pejuang kebebasan Momogun pada abad ke-18 dan 19. Dua pahlawan Momogun yang tidak ada dalam catatan mana-mana buku sejarah ini adalah merupakan pejuang awal yang memperjuangkan hak-hak Momogun. Dalam tradisi lisan Momogun, kedua pahlawan ini bukanlah seorang ketua sebuah pasukan bersenjata bangsa Momogun, tetapi kedua pahlawan ini adalah merupakan pejuang solo, yaitu pejuang yang tidak mengharapkan bantuan dari sesiapapun. Kedua-dua pahlawan ini bagaimanapun memiliki ilmu kebatinan yang amat tinggi yang tidak ada tandingannya ketika itu. Mereka berdua adalah pengamal ilmu kesaktian dan pengamal ilmu Ansamung, malah mempunyai senjata tersendiri yang diberikan oleh Ansamung, yaitu Padang Tuhavon dan Lembing bagi Aki Seragon dan Pedang Gendawali bagi Aki Kolobon. Mungkin ada beberapa perkara atau peristiwa yang tidak dapat saya nyatakan di sini karena disebabkan saya hanya bergantung pada buku sejarah tradisi lisan dan bukan pada buku sejarah bertulis. Namun dengan cerita-cerita yang sepadan dari cucu cicit kedua tokoh ini menandakan mereka berdua ini layak digelar pahlawan pejuang kebebasan bangsa Momogun sekitar abad ke-18 dan 19. Pada awalnya, masyarakat Momogun di bahagian utara hidup berkumpulan dalam satu kawasan, tinggal dalam sebuah rumah panjang yang mempunyai 10 hingga 100 unit bilik atau keluarga. Bercucuk tanam, menangkap ikan, memburu dan mencari hasil hutan adalah sumber kehidupan mereka ketika itu. Dan yang utama ialah mengusahakan tanaman padi bukit sebelum sistem tanaman sawah padi ada. Inilah rutin harian mereka dan memegang kepercayaan Kinarahingan dan Osundu sebagai tempat mengadu dan berharap untuk membantu mereka dalam membentuk kehidupan yang sempurna, aman dan bahagia. Kewujudan kuasa-kuasa pelayaran yang begitu berleluasa memperluaskan pengaruh jajahan dan perdagangan seperti kuasa barat, Sulu, Cina, Brunei dan di Nusantara ketika abad ke-17, 18, 19, maka di bagian utara Borneo yang dikenali sebagai Kudat, Pitas, dan Marudu, Banggi telah menjadi salah satu tempat yang perlu mereka duduki dan kuasai karena kawasan ini di ketika itu begitu kaya dengan sumber bahan mentah dan tempat ini juga terletak di tengah kawasan laluan perjalanan pelayaran sesuai untuk persinggahan kapal-kapal pelayar pedagang. Pada zaman itu juga tidak ada sempadan kawasan, sesiapa saja mendarat akan mendapat membuat penempatan mereka dan menjadikan kawasan itu milik mereka. Maka itulah yang berlaku di bagian utara Borneo waktu itu dan mereka ini tidak bergantung harap dengan orang asal yaitu Momogun. Sekitar tahun 1830 hingga 1845, satu pemerintahan telah terbentuk di Marudu yang diperintah oleh Sarip Osman yang berketurunan pembesar Brunei dan Sulu. Beliau mentadbir Marudu lebih kurang selama 15 tahun. Pada awal pemerintahannya timbul beberapa perkara yang tidak disenangi oleh kaum Momogun, yaitu pertama ada menghalang laluan nelayan Momogun untuk keluar menangkap ikan di Sungai Matunggung. Kedua, mengenakan kutipan cukai keselamatan berupa padi di setiap rumah panjang Momogun. Dua pahlawan ini muncul sebagai wira Momogun. Mereka mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak Momogun yang telah sekian lama mereka amalkan tanpa ada orang atau bangsa lain sebagai penentu dan pengawal corak kehidupan mereka ketika itu.
Aki Kolobon berjuang seorang diri secara diplomasi dan juga ada kalanya beradu kekuatan dengan musuhnya. Beliau juga dikatakan pernah bertarung dengan Syarif Osman sendiri pada saat kemuncak permusuhan mereka. Mengikut lisan Momogun Rungus, Aki Kolobon telah menetak Syarif Osman dan terkena tengkoloknya. Dan Aki Kolobon telah memberi peringatan kepada Syarif Osman supaya tidak akan membunuh dan mengganggu bangsa Momogun lagi. Sekiranya dilakukan juga, Syarif Osman akan ditimpa masalah. Setengah pendapat, peringatan Aki Kolobon kepada Syarif Osman sebagai sumpah. Sumpah yang digelar Sumpah Gandawali, yaitu nama pedang Aki Kolobon. Di bahagian Teluk Kudat dan bahagian Bedarung pula, Momogun di sini tidak berpuas hati dengan kutipan cukai keselamatan. Di kawasan ini pula muncul Aki Saragon sebagai penentang. Aki Saragon tidak bersetuju dengan cukai ini, apatah lagi tunduk kepada kehendak pentadbiran Syarif Osman. Aki Saragon pernah membunuh seorang pengutip cukai dengan menyumbat mulut seorang pengutip cukai dengan sekam padi atau parai ke dalam mulutnya sehingga termuntah darah dan mati. Ini menimbulkan kemarahan Syarif Osman dan perkara ini membawa mereka ke satu tempat tunan tamu bagi tujuan perbincangan. Namun apa yang berlaku dalam pertemuan itu, sifat yang tidak sabar pada seorang pengawal Syarif Osman telah cuba menyerang Aki Saragon. Malang tak berbau, cubaan pengawal itu tidak kesampaian, malah tidak sampai pun ke Aki Saragon. Pengawal itu ketika cuba menghunuskan pedangnya dan cuba menyerbu Aki Saragon, terduduk dan memuntahkan darah. Itu dengan hanya libasan jarak jauh padang tuawun Aki Saragon. Melihat keadaan itu, Syarif Osman membatalkan perbincangan dan meninggalkan Aki Saragon. Sejak kedua peristiwa pada Aki Kolobon dan pada Aki Saragon, pentadbiran Syarif Osman tidak lagi melakukan perkara yang melanggar peraturan atau adat Momogun. Malah ramai bangsa Momogun menjadi pengikut dan sahabatnya. Bukan itu sahaja, Panglima Syarif Osman juga mempunyai seorang legenda pahlawan Momogun yang bernama Aki Pompungan bin Ponzogot bin Majarum. Dianggarkan tentera Syarif Osman ketika itu sehingga mencecah 5.000 orang dari pelbagai kaum, termasuklah Momogun Rungus. Bukan itu saja, senjata atau meriam Syarif Osman juga begitu terkenal dengan masyarakat Momogun, yaitu Gantaralan, Puasa Dendam, dan Mandi Darah. Tradisi lisan ini mungkin ada yang beranggapan hanya cerita semata-mata, namun dengan bukti kewujudan dua tokoh pejuang ini, tidak mustahil apa yang diceritakan turun-temurun ini telah berlaku suatu ketika dahulu. Cuma apa yang berlaku pada masa itu mungkin lebih atau kurang daripada apa yang saya ceritakan. So, begitulah kisah mengenai Aki Saragon dan Aki Kolobon. So, terima kasih.